pagi ini alhamdulillah kita dapat bersama lagi dalam kuliah Sahih Bukhari kita setelah bercuti agak lama. Hari ini baru kita alhamdulillah dapat mulakan kerana keuzuran sedikit lah. Alhamdulillah sudah semakin baik. Ini bab ke-22 hari ini kita akan bincangkan Sahih Bukhari, iaitu bab fadlil ilmi. Bab fadlil ilmi. Terlebih dahulu saya baca, kemudian baru kita bincangkan insyaAllah. Seperti biasalah. Bab fadlil ilmi. Bab ke-22, hadisnya hadis yang ke-83 ya. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري أو لأرى الري في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم Itu satu sahaja hadis di bawah bab ke-22 ini, iaitu hadis yang ke-83. Sa'id bin Ufair beriwayatkan kepada kami, kata Imam Bukhari, katanya Al-Layth meriwayatkan kepadaku, katanya Uqail meriwayatkan kepadaku daripada Ibn Shihab, daripada Hamzah bin Abdullah bin Umar, bahawa Ibn Umar berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku sedang tidur, dibawa kepadaku semangkuk susu, mana aku bermimpi. Ini mimpi Nabi lah, mimpi Nabi. Ketika aku sedang tidur, aku bermimpi, dibawa kepadaku semangkuk susu. Lalu aku meminumnya, sehingga betul-betul aku nampak rembesan susu, yakni susu yang diminum itu begitu banyak, dengan sepuas hatilah kira-kiranya, keluar pada kuku-kuku. Itu pelik sikit bahasa bunyi ya. Kuku-kuku. Kemudian aku memberi lebihan susu yang diminum olehku itu kepada Umar bin Al-Khattab. Para sahabat bertanya, apakah ta'bir mimpi itu, wahai Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, ilmu. Itulah ilmu, menunjukkan ilmu. Itu sahaja hadisnya, iaitu hadis yang ke-83 di bawah bab ke-22 ini. Bab fadlil ilmi. Saya terjemah bab lebihan ilmu. Sepatutnya diterjemah kalau biasa kelebihan ilmu. Tapi saya tidak terjemah begitu. Lebihan ilmu atau sisa ilmu. Fadl dengan arti sur atau ma baqiya minal ilmi, sisa ilmu. Oleh kerana tajuk yang lebih macam ni juga, di mula-mula lagi Kitabul Ilm sudah ada tajuk seperti ini. Kalau kita terima tajuk itu ada, di situ berarti sudah ada bab kelebihan ilmu. Di sini kelebihan ilmu pula, apa maksudnya serupa tu. Jadi kalau mengikut cara Bukhari, dia tak serupa. Tajuk yang dia buat tu, dia mesti kalau sama lafaznya pun maksud dia tu berlainan. Dia tidak ada, dia sudah berjanji tidak akan mengulang tajuk dia dengan lafaz dan makna mafhum yang sama, itu tak ada. Kalau ada juga mesti mafhum dia atau maksudnya berlainan. Sebab itu kalau bab yang pertama, bab kelebihan ilmu,
Maka bab yang ke-22 ini bab lebihan ilmu. Baik, kita terlebih dahulu tengok mari kita tengok nota mula-mula Kitabul Ilm. Ini nota Kitabul Ilm yang mula-mula ya. Cuba tengok. Kitabul Ilm. Ini dalam Sahih Bukhari adalah kitab besar yang ketiga. Yang pertama wahyu, yang kedua iman, dan yang ketiga Kitabul Ilm. Kitab itu maksudnya bab besar lah. Jadi di bawah bab besar yang ketiga Kitabul Ilm ini, Kitabul Ilm, bab pertama, cuba kita perhatikan. Lepas tu Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu Babu Fadlil Ilmi. Ini bab pertama. Bab pertama sudah sama dengan tajuk bab yang ke-22. Kenapa berlaku begitu? Ini luar biasa lah kira-kira. Kalau mengikut syarat Imam Bukhari, dia tak akan buat perkara yang seperti ini dengan lafaz dan maksud, mafhum yang sama. Dia tak akan buat begitu. Kalau lafaznya sama sekalipun, maksudnya tidak sama. Kita kena faham begitu. Sebab itu janji dia. Itu syarat dia. Bermakna bab yang pertama di bawah Kitabul Ilm dengan bab ke-22. Ini sama. Babu Fadlil Ilm. Ini Babu Fadlil Ilm. Bab kelebihan ilmu. Kelebihan ilmu. Kalau kita terjemah bab ke-22 itu, kelebihan ilmu juga jadi sama. Maksudnya pun sama. Atau bagaimana ceritanya. Baik. Semasa ni lagi, masa kita buat nota ni, kita dah sebut dah. Nanti akan ada satu bab akan datang. Sama lafaz dia dengan bab pertama ni. Cuba kita tengok. Kita ada nota ketiga di sini. Semua nampak ke tidak ni? Nota ni. Nampak. Kita dah bagi dah dulunya. Cumanya kalau boleh tengok sendiri balik. Okey, kalau tidak pun tengok sini lah. Kalau nampak, alhamdulillah. Cuba tengok ni. Kelebihan ilmu, ada nota nombor 3. Tajuk bab sebagai pendorong dan pemberangsang. Untuk menggalakkan pembaca supaya tertarik dan minat kepada ilmu, Imam Bukhari membuat bab tentang kelebihan ilmu. Kerana ilmu yang tidak diketahui kelebihannya akan terbiar, terabai dan tidak diberikan perhatian. Manakala ilmu yang diketahui, dimaklumi ganjaran dan jaminannya akan diusahakan dengan penuh kesungguhan dan kesediaan untuk berkorban. Ilmu-ilmu dunia yang balasannya hanya sekadar kehidupan dunia ini sahaja tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, kerana kelebihannya bersifat sementara, seperti dunia yang juga sementara. Baik, mengetahui kelebihan ilmu Islam akan mengubah mentaliti seseorang. Ia akan membuatkannya berterusan menimba ilmu, menyebarkannya dengan penuh kesungguhan, mempunyai kesanggupan untuk berkorban, sentiasa berfikir untuk masa depan agama, walaupun tanpa tawaran istimewa dan habuan dunia. Itu sebagai mukaddimah lah. Kemudian ini bahagian ini saya dah sebut dah. Pengulangan bab yang kelihatan sama. Mengikut syarat Imam Bukhari dalam penyusunan kitabnya, beliau tidak akan mengulangi tajuk yang sama sepenuhnya 2 kali atau lebih. Pada bab ke-22 akan datang, terdapat bab kelebihan ilmu. Zahirnya, kalau kita mengambil kira lafaz yang sama tu, jadi terjemahannya pun sepatutnya samalah. Bab kelebihan ilmu. Maka sesetengah ulama cuba memberikan jawapan bahawa mengikut nuskhah Sahih Bukhari yang lain, rangkai kata kelebihan ilmu itu tidak ada pun di sini sebenarnya. Jadi tidak ada bab fadlil ilmi ni. Babu fadlil ilmi ni tak ada. Yang adanya babun wa qaulullah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum
walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qawluhu azza wa jalla wa qur rabbi zidni ilma. Itu saja ada. Jadi fadlul ilmi ini tidak ada. Mengikut setengah-setengah nuskhah Sahih Bukhari, tak ada. Dia ada bab dan terus firman Allah Ta'ala. Bab qawlillahi Ta'ala. Jadi bab qawlillahi Ta'ala atau babun wa qawlullahi Ta'ala. Yang eloknya bab qawlillahi Ta'ala. Begitu. Baik, cuba kita tengok di sini. Ya. Bahkan ayat yang sebenarnya hanyalah bab firman Allah. Dan seterusnya tadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Hafiz Al-Aini berpendapat, perlu ditakwil perkataan fadlil ilmi di sini dengan makna orang yang berilmu. Hafiz Al-Aini mengandaikan, itu dalam setengah-setengah nuskhah tidak ada fadlil ilmi di sini. Fadlil ilmi itu perkataan itu tak ada. Kalau kita mengambil kira, ada. Kalau kita mengandaikan ada, maka supaya tidak jadi sama antara dua bab ni, pengulangan lah. Jadi supaya tidak berlaku pengulangan, Al-Aini berkata, fadlil ilmi di sini perlu ditakwil. Ilmi itu. Al-ilm, masdar di sini perlu ditakwil dengan isim fa'il, iaitu al-alim. Jadi maksudnya bab fadlil alim. Ini bab kelebihan orang berilmu, orang alim. Iaitu perkataan masdar dipakai dengan makna isim fa'il. Perkataan masdar ilm, alima ya'lamu ilman, itu masdar. Ia dipakai dengan makna isim fa'il, al-alim. Ilm, ilmi di sini dipakai dengan makna al-alim. Jadi seseolahnya Imam Bukhari kata bab fadlil alim, bab kelebihan orang yang berilmu. Adapun bab yang ke-22 itu memang begitu, tak perlu ditakwil. Bab fadlil ilmi, bab kelebihan ilmu. Jadi dah tak sama. Tidak ada pengulangan lagi. Beza sedikit begitu pun sudah memadai. Untuk Bukhari. Bermakna tidak ada pengulangan lah. Gitu. Pendapat beliau itu bagaimanapun menimbulkan kemusykilan yang lain pula. Iaitu ada kemungkinan juga berlaku kesilapan yang berpunca daripada penyalin. Atau mungkin juga telah berlaku tashif di situ. Jadi itu kata Al-Aini. Aini ini di dalam kitab Umdatul Qari, Syarah Bukhari. Syarah yang kedua lah kekiranya yang paling masyhur bagi Sahih Bukhari dalam bahasa Arab selain daripada Fathul Bari. Ini yang kedua. Di sini dia ada di permulaan ini bab yang ke-22. Bab yang pertama lagi dia dah bincang. Jadi dia kata al-ilm ini kita perlu takwilkan kepada al-alim. Tetapi orang mungkin berkata bahawa ada kemungkinan juga sebenarnya Imam Bukhari dah tulis al-alim dah di sini. Bab fadlil alim, bab mula-mula ni. Dia tulis dah. Cuma di situ telah berlaku kesilapan kepada penyalin. Jadi jatuh alif satu. Jadilah dibaca fadlil ilmi. Sebenarnya Imam Bukhari dah buat begitu dah. Jadi ada juga kemungkinan itu. Tak perlu kita takwil-takwil. Boleh saja kita kata di sini telah berlaku kesilapan penyalin. Sebab zaman dulu dia tak ada cetak. Percetakan ni tak ada. Tulis satu-satu lah. Dia ada juru tulis di zaman itu. Siapa-siapa nak buku, cerita dekat dia lah. Dia lah yang akan salin. Jadi dia salin, orang bayar kat dia lah. Jadi dia penyalin itu mungkin ada yang tersalah. Jadi dia tertulis fadlil ilmi. Tapi kita kata takkanlah mula-mula dah salah dah. Mula-mula dah salah dah. Mungkin juga berlaku tashif di sini. Tashif. Tashif tu itulah. Fadlil ilmi.
fadlil alim. Berlaku kesilapan lah ikut mana-mana. Orang mungkin kata begitu. Tapi itu semua andaian. Jalan yang paling selamat menurut Al-Aini iaitu kita ta'wil lah. Sebab masdar ni makna minal ma'ani. Bila begitu, sesuatu masdar apabila digunakan, seringkali dalam bahasa Arab, ia digunakan dengan makna isim fa'il, dengan makna isim maf'ul, dengan makna macam-macam. Boleh. Dengan makna fi'il madhi, dengan makna fi'il mudhari', semua boleh. Itu kelebihan masdar. Jadi kalau kita takwil pun tak jadi masalah mengikut dia. Dan kenapakah pula disebutkan firman Allah yang bermaksud Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Jadi ini cerita lain. Ini cerita lain. Di sini ni, di permulaan bab pertama ni, saya dah sebut dah. Maulana Mahmudul Hasan, Syekhul Hind, mentakwilkan perkataan fadli tersebut dengan mengatakan bahawa bab pertama ini bertujuan menyatakan kelebihan ilmu. Adapun pada bab ke-22 akan datang, dinyatakan pula tentang lebihan ilmu atau sisa-sisa ilmu. Dengan takdir, babu ma zada minal ilmi atau babu fadilil ilmi. Fadl dengan makna fadil. Babu fadilil ilmi. Itu takwilan Syekhul Hind Maulana Mahmudul Hasan. Jadi bab pertama ni memang fadlil ilmi. Tak perlu takwil. Fadlil alim tak perlu. Takwilan pada perkataan fadli itu. Fadli itu perkataan itu juga kita pakai. Tapi dengan makna yang lain. Bukan dengan makna kelebihan. Tapi dengan makna lebihan ilmu. Itu mengikut dia. Mengikut dia, seseolahnya kalau kita nak takdirkan bab pertama ni, babu fadlil ilmi ni, fadli itu dengan maksud mazada minal ilmi. Bab apa yang lebih daripada ilmu. Jadi ilmu ni ada juga yang lebih. Bukan asas, bukan ilmu asasi. Tapi ilmu tambahan. Ilmu sampingan. Itu makna mazada minal ilmi. Atau ilmu-ilmu yang tidak diperlukan sangat. Tidak diperlukan oleh semua orang. Begitu. Jadi di sini bab pertama ni fadli memang dengan makna fadli yang maklum, yang popular, iaitu kelebihan. Bab ke-22, dia kata kita perlu takdirkan fadli itu dengan makna mazada minal ilm atau babu fadilil ilm, bab yang lebih daripada ilmu. Yang lebih daripada ilmu. Yakni sisa ilmu. Jadi contohnya apa? Lebihan-lebihan ilmu ni seperti ilmu fardu kifayah, ilmu yang lebih daripada keperluan asas, tidak utama dan lain-lain. Ataupun kalau kita kata babu fadlil ilmi, yang pertama kelebihan ilmu maksudnya ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ilmu agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Bab ke-22, bab fadlil ilmi, bab kelebihan ilmu yang lain-lain lah. Itu maksud fadlil ilm. Jadi tidak ada pengulangan juga. Itu kata Maulana Mahmudul Hasan, Syekhul Hind. Sebabnya dipanggil Syekhul Hind itu selepas dia lah Darul Ulum Deoban itu jadi masyhur. Dan aliran Deobandi ni ulama berkembang dengan pesat selepas dia. Anak-anak murid dia tu ramai yang hebat-hebat. Salah seorangnya ialah Maulana Muhammad Anwar Shah Kashmiri. Itu anak murid dia lah. Anak murid kepada Maulana Mahmudul Hasan. Orang panggil dia ni Syekhul Hind Mahmudul Hasan. Dia ni anak murid kepada pengasas Darul Ulum Deoban. Dua orang pengasasnya, iaitu Maulana Muhammad Qasim Nanutwi dan juga Maulana Rashid Ahmad Gangohi. Anak murid dia Mahmudul Hasan ini.
Mahmudul Hasan ini kemudian jadi Syekhul Hadis di Darul Ulum Deoband. Dan dia ada menulis kitab tentang Al-Abwab At-Tarajim Sahih Bukhari ini. Tetapi di dalam bahasa Urdu. Banyak terjemahan-terjemahannya selalulah contohnya saya nak tunjuk ni. Ni Lami'ud Darari. Lami'ud Darari ni ni Babu Fadlil Ilm. Syarah Bukhari. Syarah Bukhari. Yang asalnya syarahan Maulana Rashid Ahmad Ganguhi. Lepas tu anak-anak murid dia ramai salin. Salin dan salah seorang muridnya terjemahkan ke bahasa Arab. Ni 10 jilid kitab ni. Kitab Lami'ud Darari ni saya nak tunjuk sikit. Ni Lami'ud Darari. Dia ada 10 jilid. Ni 10 jilid. Kita tengok jilid yang pertama. Lami'ud Darari ala Jami' al-Bukhari. Al-Faqih Al-Muhaddith Al-Syekh Abi Mas'ud Rashid Ahmad Al-Ganguhi. Meninggal dunia 1323 Hijrah. Dicatat oleh muridnya Al-Muhaddith Al-Adib Al-Syekh Abi Zakaria Muhammad Yahya As-Siddiqi. Ayah kepada Syekh Zakaria yang masyhur itu. Syekh Zakaria yang terkenal sebagai Syekhul Hadis itu, ayah dia yang ahli bahasa, ta'ribkan, tulis, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Lepas tu ta'liq di bawah dia ni, ta'liq Syekh Zakaria. Jadi kitab ni, sebenarnya dia nak kata bersama-sama semua Sahih Bukhari itu dia ta'liq, dia buat ta'liq. Dia tidak begitu. Dia tidak begitu. Cuba kita tengok di sini. Dia hadis tak ada. Jadi ringkaslah 10 jilid ni betul-betul syarah sahaja. Hadis dia tak bahas pun hadis. Dia pilih-pilih saja. Misalnya hadis yang ke-83 ni dia pilih perkataan-perkataan dalam hadis tu yang dipikir perlu dibahaskan. Begitulah cara belajar hadis di sana. Dia tidak terjemuh dan semua perkataan dia bincang, tidak. Sebab tu dia boleh habis dalam masa 1 tahun sahaja. Sebab dia kira yang belajar tu semua yang pandai-pandai semua. Jadi mana-mana yang berkenaan saja difikirkan perlu dibincang saja, itu saja yang disyarah. Jadi hadisnya tak ada di sini. Maknanya kalau bersama-sama dengan hadis dia, hadis Bukhari itulah, ni bukan 10 jilid, jadi mungkin 14 atau 15 jilid juga. Kitab ni, Lami'ud Darari ni. Umpamanya, saya nak sebut tadi, dalam Lami'ud Darari, di sini. Di bawah ni, Syekh Zakaria tulis, dicuba tengok. Wa alaihi hamalahu Syekhul Hind fi tarajimihi, idh qala innal murad ha huna al-fadil anil hajah, fala takrar. Jadi Syekhul Hind maksudnya Maulana Mahmudul Hasan tadi lah, dalam tarajim dia. Jadi tarajim dia ni dalam bahasa Urdu. Tetapi bahagian ini ada bahagian-bahagian lah yang diambil itu sahaja diterjemah. Jadi diterjemahkan di sini. Mengikut Syekhul Hindnya, fadlil ilmi di sini dengan makna al-fadil anil hajah. Makna ilmu yang lebih daripada keperluan asas manusia. Jadi tidak ada lagi pengulangan. Bab yang pertama, kelebihan ilmu. Ini bab lebihan ilmu. Ilmu yang lebih daripada keperluan asas manusia. Thumma qal, kemudian Syekhul Hind berkata, lakinnahum ikhtalafu fi munasabatir riwayah bil tarjamah wal awjah indana, dan seterusnya. Ini cuba tengok. Dia petik daripada Syekhul Hind. Daripada Al-Abwab At-Tarajim yang ditulis oleh Syekhul Hind. Al-Abwab At-Tarajim tu Syekhul Hind bincang hanya tajuk bab dalam Sahih Bukhari sahaja. Seperti Syekh Zakaria lah. Syekh Zakaria ada buat juga Al-Abwab At-Tarajim. Cuma Al-Abwab At-Tarajim Syekh Zakaria tu lebih detail lagi. Lebih detail.
Syekhul Hind itu ringkas-ringkas, tapi walaupun ringkas pun banyak tempat tu menjadi rujukan lah. Menjadi rujukan. Baik, kita balik semula ke sini. Ilmu yang sebegitu pun masih ada kelebihannya. Itu mengikut Syekhul Hind. Pahalanya, keistimewaannya, dan tidak termasuk dalam perkara yang sia-sia dipelajari. Jika dipelajari. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Bermaksud antara tanda keelokan Islam seseorang ialah dia meninggalkan apa yang tidak berguna dan tidak berfaedah kepadanya. Jadi Imam Bukhari takut orang kata ilmu-ilmu yang tidak asasi, ilmu-ilmu sampingan itu sia-sia, buang masa, tak perlu. Jangan fikir begitu. Ia tak termasuk dalam sabda Nabi ni. Benda sia-sia tu tidak. Sebab ilmu ni walaupun ilmu yang tidak utama pun, ilmu bukan ilmu agama sekalipun, tetap ada kelebihannya. Belajarnya, mengajarnya, ada pahalanya. Jika ada niat yang ikhlas lah. Jika ada niat yang ikhlas, tetap ada keistimewaannya. Itulah kelebihan ilmu. Apa ilmu pun, dia istimewa. Jangan kita anggap perkara sia-sia. Dia tak termasuk dalam perkara yang sia-sia, tidak berfaedah, tidak berguna. Tidak. Tetap berguna. Bagaimanalah pula dengan ilmu yang memang utama dan berguna di dunia dan di akhirat? Maknanya lebih-lebih lagi lah. Jadi nak ceritanya, bab pertama menceritakan ilmu yang dibawa oleh Nabi. Itu kelebihan ilmu tu. Bab ke-22 ni, ilmu yang selain daripada itu. Semua ilmu lah. Tak kira ilmu apa pun. Ada kelebihan juga nak cerita. Jangan kamu anggap sia-sia. Jangan kamu anggap tak ada kelebihan. Tak ada pahalanya. Kalau kita belajar, kalau kita mengajar. Jangan begitu. Itu maksudnya. Baik, habis di situ. Sekarang kita pergi kepada bab ke-22 di sini. Bab 22, lebihan ilmu. Saya terjemah begitu. Sesuai dengan pendapat Syekhul Hind. Sebenarnya bukan Syekhul Hind saja berpendapat begitu. Nanti kita akan tengok Al-Aini, Hafiz Aini, Hafiz Ibn Hajar, Allamah Sindi, dan lain-lain pun setuju. Saya pun lebih setuju dengan makna ni. Sebab tu saya terjemah begini. Bab lebihan ilmu. Baik. Kita ada nota di sini. 242. Jadi sekarang ni saya nak minta sesiapa lah daripada kita peserta, silakan sambung bacaan saya. Siapa nak baca? Lama dah saya tak dengar suara ni. Silakan. Ni 242. Nota 242. Banyak dah juga nota kita ni. Daripada bab pertama tu sampai ke sini ni 242 dah notanya. Silakan, siapa nak baca? Babu fadlil ilmi, bab lebihan ilmu. Silakan. Saya baca mula dah. Siapa ni? Salih. Salih. Sihat ke Salih? Alhamdulillah, baik Maulana. Alhamdulillah. Silakan. Baik. Nota 242. Terjemahan zahir bagi tajuk bab ini ialah bab kelebihan ilmu, tetapi agak tidak sesuai diletakkan tajuk yang betul-betul sama dengan bab pertama sekali di bawah kitab ilmu ini. Kerana tentunya Imam Bukhari sendiri tidak akan mengemukakan dua tajuk bab yang sama lafaznya dengan maksud yang sama. Berikut dikemukakan beberapa pendapat ulama yang telah berusaha merungkai maksud tajuk bab yang mengandungi teka-teki ini. Yang pertama, boleh saja diterjemahkan kedua-dua bab ini sebagai bab kelebihan ilmu. Cuma bab pertama terdahulu menyebutkan tentang kelebihan ilmu secara mutlak. Bab ke-22 ini pula menyebutkan kelebihan ilmu kerana ia boleh diajarkan. Ini salah satulah, ataupun macam yang saya sebut tadi, bab pertama kelebihan ilmu yang dibawa oleh Nabi, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Bab ke-22 menunjukkan ilmu secara umum, secara mutlak. Boleh juga begitu. Teruskan. Yang kedua,
Sesetengah ulama mengatakan bahawa tajuk bab pertama sekali di dalam kitab ilmu tidak ada disebutkan bab kelebihan ilmu dan terus dimulakan dengan firman Allah kerana sesetengah nuskah Bukhari tidak menyebutkannya langsung. Yang ketiga, ada juga ulama yang mengatakan bahawa bab pertama menyebutkan tentang kelebihan ulama, yakni babu fadilatil ulama, dan bab ke-22 ini menyebutkan tentang kelebihan ilmu itu sendiri, iaitu babu fadilatil ilm. Kerana selepas menyebutkan bab kelebihan ilmu dalam tajuk bab yang pertama, Imam Bukhari menyebutkan firman Allah yang menyatakan kelebihan orang yang berilmu. Katanya, babu fadlil ilmi wa qawlillahi ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sedangkan di sini pula disebutkan hadis tentang ilmu itu sendiri. Jadi itu maksudnya. Jadi bab pertama dulu kan, kalau kita perhatikan ayat Quran yang Imam Bukhari bawa itu kelebihan orang yang diberikan ilmu. Walladzina utul ilma darajat. Maknanya kelebihan orang alim. Sebab itulah Allamah ataupun Hafiz Al-Aini kata babu fadlil ilm. Al-ilm itu kita takwilkan dengan al-alim. Babu fadlil alim. Sebab dia tengok kepada ayat Quran yang Imam Bukhari kemukakan itu. Sesuai begitu. Jadi tidak adalah pengulangan tajuk bab. Gitu. Kemudian teruskan. Yang keempat, perkataan fadl dalam tajuk bab ini difahami dengan erti lebihan. Takdirnya babu ma baqiya minal ilmi, atau boleh juga ditakdirkan begini, babul ilmi al-fadili. Gitu Maulana. Ya, betul. Atau babul fadili minal ilmi, atau babul ilmi zaidi an hajatil mar'i, dan lain-lain. Mana nak takdir macam-macam tu boleh saja sebenarnya. Boleh saja. Kalau kita perhatikan Hafiz Ibn Hajar, dia ada cara dia sendiri. Tapi maksudnya sama. Teruskan. Kesemuanya memberi maksud ilmu yang lebih daripada apa yang diperlukan atau sisa ilmu. Inilah pendapat pilihan Al-Kirmani, Hafiz Ibn Hajar, As-Sindi dan Syekhul Hind Maulana Mahmudul Hasan. Jadi yang keempat ini juga sebenarnya pilihan saya. Sebab tu saya buat lebihan ilmu. Lebihan itu maksudnya sisa. Jadi sisa ilmu ni pun jangan kita anggap sisa tu sia-sia saja-saja. Tak ada kelebihannya. Jangan. Sisanya pun banyak. Apalagi kalau ilmu yang asas itu yang diperlukan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Lagilah lebihnya ilmu itu. Ilmu yang biasa ni, yang lebih-lebih dia tu. Yang kita kata jurai-jurai dia. Itu pun lebih dah. Baik, teruskan yang kelima. Yang kelima, perkataan fadl dalam tajuk bab ini difahami dengan erti banyak. Takdirnya babu ziyadatil ilm, kerana hadis yang dikemukakan di bawahnya menyatakan banyaknya ilmu agama dalam bentuk susu yang melimpah-limpah. Kalau kita perhati, sekejap Saleh, kalau kita perhatikan dalam hadis di bawah bab ini, mana ilmu tu banyak. Nabi minum susu tu yang ditakbirkan dengan ilmu tu banyak sangat. Jadi banyak tu sampai melimpah-limpah, memercik, merembes. Susu tu keluar melalui hujung-hujung jari Nabi, melalui kuku-kuku, nampak susu tu melimpah. Maknanya ilmu yang banyak. Ini menunjukkan kalau kita belajarlah sebanyak mungkin ilmu. Ilmu ni ada banyak mana pun, sehingga melimpah-limpah pun tak jadi masalah. Lagi baik kalau kita belajar ilmu tu sampai begitu. Mana ilmu yang banyak itu lebih dituntut. Semakin banyak ilmu seseorang tu semakin baik untuk dia dan juga untuk orang lain. Jadi fadli dengan makna ziyadah pun boleh juga. Setengah-setengah ulama kata begitu. Jadi ikutlah nak pilih yang mana-mana pun. Sebab apa, kalau kita tengok hadis Nabi minum tu bukan minum sekadar perlu saja. Tidak. Minum banyak. Sehingga melimpah-limpah. Memercik. Kalau kita kata setiap bulu roma ni, melalui setiap bulu roma ni memercik susu tu. Jadi Nabi tidak minum sikit. Tapi setelah minum sebanyak tu pun masih ada lagi baki. Nabi bagi yang baki itu, sisa itu,
yang lebih itu kepada Sayyidina Umar. Ini menunjukkan kelebihan ilmu Sayyidina Umar pula. Dan memang itu terbukti dalam sejarah seperti yang akan datang. Nanti kita tengok. Teruskan. Baik. Penulis merasakan pendapat keempat lebih sesuai, iaitu bab lebihan ilmu, kerana hadis yang dikemukakan oleh Imam Bukhari lebih sesuai dengannya, di mana Nabi SAW telah diberikan ilmu yang banyak sehingga masih ada lebihan selepas diminum baginda. Hadis ini juga menunjukkan keistimewaan orang yang berkongsi lebihan ilmu itu kepada orang lain dan memberikan peluang kepadanya untuk mendapatkan sedikit sebanyak apa yang dia telah dapati. Lebihan ilmu itu seperti ilmu fardu kifayah atau lain-lain ilmu yang tidak merupakan asas untuk panduan hidup, kerana dibimbangi ada yang tersilap faham dari hadis Nabi SAW di bawah ini bahawa tidak boleh dipelajari ilmu yang lebih dari keperluan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bermaksud, salah satu tanda keelokan Islam seseorang ialah dia menjauhi perkara yang tidak berguna kepadanya. Jadi maksudnya ialah lebihan ilmu itu juga berguna, mempelajari dan mengajarkannya juga berpahala dan ia tidak termasuk dalam perkara sia-sia. Lebihan ilmu itu juga boleh difahami sebagai lebihan tempat menampung ilmu, seperti kitab yang lebih, kitab yang tidak mampu dibaca, tulisan-tulisan yang bermanfaat tetapi tidak lagi diperlukan seseorang kerana sudah mengingatinya, peluang-peluang pengajian dalam bentuk bantuan keuangan dan lain-lain, semuanya boleh diberikan kepada orang lain yang memerlukan. Ilmu-ilmu yang dianggap berapa penting kepada diri sendiri tetapi berguna kepada orang-orang lain juga dikira sebagai lebihan ilmu dan seharusnya diajarkan. Jadi lebihan ilmu ni luas makna dia. Lebihan ilmu ni kitab yang lebih daripada keperluan kita. Kita dah tak guna dah sekarang ni. Ayah kita ada kitab. Kita tak pandai. Jadi ada orang yang pandai belajar lebih baik kita bagi kepada dia. Itu maksud lebihan ilmu juga. Jadi lebihan ilmu ni bukan ilmu yang ada dalam dada tu saja. Yang ada dalam almari di rumah tu jangan sia-siakan. Itu maksudnya. Kita sudah belajar dah. Kita tidak nak guna lagi dah. Kita semua sudah ingat dah katakanlah. Kita boleh bagi kepada orang lain. Ataupun adalah yang peninggalan orang-orang tua kita contohnya. Kita boleh bagi kepada orang lain. Saya sendiri pun dapat banyak juga buku yang macam tu. Tiba-tiba anak dia panggil, dia meninggal. Pengurusi air paksi dulu. Dia ada kitab Fathul Bari. Rupanya dia pesan ke anak dia tu, kalau dia tak ada nanti, dia selalu juga jadi pengurusi dekat Ustaz Ahmad itu, Ustaz Ahmad. Dia pesan ke anak dia, bagi ke saya kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Saya pergi ke rumah dia bagi. Itu lebihan ilmu. Maksud lebihan ilmu tu luas. Jangan kita ingat lebihan ilmu-ilmu yang tidak penting, ilmu sampingan. Tidak. Banyak bentuk lagi. Lebihan ilmu. Mana yang berkaitan dengan ilmu lah, yang perlu untuk ilmu. Orang tu nak belajar tapi dia miskin, dia susah. Kita bagi belanja. Itu lebihan ilmu. Bukan sia-sia kita buat lebihan ilmu. Baik, kita tengok lagi. Habis di situ. Habis di situ. Kemudian kita masuk kepada hadis. Baik, hadis yang ke-83. Hadis yang ke-83 kita telah baca tadi. Imam Bukhari mengambil hadis ini daripada gurunya yang bernama Sa'id bin Ufair. Sa'id bin Ufair. Kalau perawi-perawi itu kita setelah bertemu dah, saya tak sebut panjang lah. Saya tak sebut panjang. Sa'id bin Ufair ini pun salah seorang yang kita telah bertemu. Baik, kita tengok. Ada nota 243. Beliau ialah Sa'id bin Kathir bin Ufair al-Misri. Sa'id lebih popular dibinkan kepada datuknya, Ufair. Orang sebut Sa'id bin Ufair. Padahal yang sebenarnya Sa'id bin Kathir bin Ufair. Jadi nama ayahnya sebenar ialah ini. Sa'id Kathir, nama ayah dia sebenar. Jadi Ufair itu datuk dia. Tapi kadang-kadang dalam budaya Arab ni, dia kaitkan dengan datuk dia. Sebab datuk dia lebih masyhur ke. Kadang-kadang begitu. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Hanbal itu bukan nama ayah dia. Nama datuk dia. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal.
Itu yang betulnya. Tapi dikaitkan dengan datuk dia. Biasa begitu. Biodatanya telah pun berlalu pada hadis nombor 72. Hadis nombor 72 yang lalu dah ada dah biodatanya, tengok di situlah. Kalau nak lebih detail lagi. Sebabnya sudah kita dah bertemu dah perawi ni. Jadi begitulah cara saya buat. Kita tak ulang dah. Cuma sebagaimana dalam jilid pertama tu, di akhir tu saya akan buat indeks lah. Perawi ni nama dia tersebut dalam sanad hadis yang keberapa lagi. Akan sebut begitu. Contohnya saya kemukakan di sini. Sekejap. Ni kelebihannya kita pakai begini. Online ni boleh tengok, boleh tunjuk. Boleh tunjuk. Ya. Ini sebagai contohnya. Ini jilid pertama. Jadi di akhir ini saya buat indeks perawi-perawi bagi setiap jilid atau bab itu. Kita boleh tahulah maknanya perawi ini ada di mana, pada hadis nombor berapa, kita boleh tahu ya. Jadi macam di sini saya Sa'id bin Ufair mana telah berlalu pada 72. Di sana sudah ada dah nama ni. Kemudian di sini 83 pula. Pada hadis 83 pun ada juga nama ni. Jadi biasanya saya kali pertama kita bertemu dengan seseorang perawi itu, pada ketika itu lebih detail sedikit. Boleh tengoklah pada hadis yang ke-72. Ini sebagai contohnya. Kalau yang sudah siap itulah. Ini sebagai contohnya. Syu'aib bin Abi Hamzah. Dia ada hadis nombor 7, nombor 14, 17, 18, 27. Kadang-kadang dalam jilid pertama tu sekali saja ada pada hadis 48. Contohnya. Senanglah nak cari. Nak tengok biodata dia tu, boleh tengok di situlah. Hadis nombor berapa. Kita buat indeks begini. Jadi tentang Sa'id bin Ufair ini, biodatanya telah pun berlalu pada hadis nombor 72. Tengok di sana lah. Seterusnya, Al-Layth bin Sa'ad. Ini pun kita sudah bertemu dah. Meriwayatkan kepadaku, kata Sa'id bin Ufair. Katanya Uqail bin Khalid Al-Aili meriwayatkan kepadaku daripada Ibni Shihab Az-Zuhri daripada Hamzah. Jadi Uqail, Ibnu Shihab ini semua sudah ada dah. Sudah lepas. Perawi-perawi ini beberapa kali dah sudah bertemu. Daripada Hamzah bin Abdullah bin Umar. Jadi Hamzah bin Abdullah bin Umar. Ini 244. Jadi saya nak minta sesiapalah pula baca ni. Kita berkenalan dengan Hamzah bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, yang cucu Sayyidina Umar. Silakan, siapa nak baca? Maulana, saya baca Maulana. Silakan. Nota 244. Beliau ialah Hamzah bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Al-Quraisy Al-Banani Al-Adawi, cucu Sayyidina Umar, khalifah kedua umat Islam, dan salah seorang fuqaha dari kalangan tabi'in yang terkenal. Kunyahnya ialah Abu Umarah. Beliau mendengar hadis daripada ayahnya Aisyah dan juga makciknya Hafsah. Az-Zuhri dan Musa bin Uqbah adalah antara tokoh yang meriwayatkan hadis daripadanya. Ahmad bin Abdullah berkata, Hamzah seorang tabi'i yang thiqah. Ibn Sa'ad pula berkata, ibunya seorang Ummu Walad. Ia juga merupakan ibu Salim dan Ubaidullah. Hamzah seorang perawi thiqah. Sekejap ya. Anak Ibnu Umar kan, ada beberapa orang ramai lelaki. Salim, Ubaidullah. Ni seibu sebapa dengan Hamzah ni. Ibunya ialah Ummu Walad. Ummu Walad tu maksudnya hamba. Ibu mereka ni
hamba. Pada masa tu ada hamba, abdi. Jadi hamba yang digaruli oleh tuannya sebagai isteri, itu dipanggil ummu walad jika dapat anak. Dan dia tidak boleh lagi dijual beli dan istimewa lah. Dia macam isteri juga. Dia macam isteri juga keadaannya. Teruskan Hamzah, teruskan. Hamzah seorang perawi fiqh yang tidak banyak meriwayatkan hadis. Bagaimanapun semua pengarang kitab-kitab utama hadis memasukkan hadisnya ke dalam kitab-kitab mereka. Tahun meninggal Hamzah tidak dapat diketahui dengan tepat. Bagaimanapun tersebut di dalam Tarikh Al-Islam oleh Az-Zahabi bersama tahqiq Dr. Bashar Awad Ma'ruf bahawa beliau Hamzah meninggal dunia di antara tahun 101 hingga 110 Hijrah. Sekitar itulah. Sebab saya cari banyak juga. Saya cek. Kalau dalam Syamilah tu, bab tarajim ni, boleh dikatakan saya cari semua. Dapat satu saja. Kebanyakan yang tak sebut tarikh meninggalnya dengan tepat. Kalau ada pun, paling-paling ada pun, ni saja. Antara tahun 101 hingga 110. Antara itulah. Dengan tepat tak ada siapa pun sebut. Dalam Siyar A'lamin Nubala ke ataupun Tahdzibul Kamal dan lain-lain. Tak ada sebut tentang tarikh meninggalnya yang tepat. Dengan tepat. Sekadar ini saja yang ada. Saya dapat ni pun satu tempat ni saja. Iaitu dalam kitab Tarikhul Islam oleh Az-Zahabi dengan tahqiq Dr. Bashar Awad Ma'ruf. Baik. Itulah tentang Hamzah. Hamzah bin Abdullah bin Umar. Bahawa Ibnu Umar berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika aku sedang tidur dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi boleh terus baca Ruslan, pasal tadi sikit baru baca ya. Boleh. Silakan. Nota 245. Perkataan fi di sini boleh juga dipakai dengan makna min, yakni dari, seperti tersebut di dalam riwayat Ibnu Asakir. Maksudnya susu itu keluar daripada kuku-kuku aku. Penggunaan fi dengan erti min seperti ini dapat dilihat umpamanya pada hadis masyhur di bawah ini. Ightasala ba'du azwajil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin. Bermaksud salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mandi dengan menggunakan air dari satu besen air. Jadi nak cerita di sini, perkataan fi di sini dipakai dengan makna min. Sebab kalau mandi, kita pakai dengan makna fi betul, mandi di dalam besen. Bukan mandi di dalam besen, bukan duduk dalam besen. Mandi dengan mengambil air dari besen. Gitu. Jadi fi ini dengan makna min. Jadi sama juga di dalam hadis ni, walaupun diguna fi dengan makna min. Cuba kita perhatikan hadis ni, lafaz hadis ni. Cuba kita perhatikan. Hatta inni la ararriya yakhruju fi azfari. Jadi fi ni. Yakhruju fi azfari ni maksudnya yakhruju min azfari. Fi dengan makna min. Buktinya dalam hadis yang lain ada. Bukan kata mandai-mandai lah. Mana boleh fi ni dengan makna min pula. Ada contohnya. Ada contohnya. Itu sebab kita sebutkan di sini. Jadi perkataan fi di sini dengan makna min. Sebab dalam selain dari segi bahasa Arab, ada kalanya fi dipakai juga dengan makna min. Selain daripada itu, dalam riwayat Ibnu Asakir. Dalam riwayat Ibnu Asakir memang min pun, bukan fi. Jadi yakhruju fi azfari, yakhruju min azfari. Ini berdasarkan riwayat Ibnu Asakir. Ibnu Asakir ini bukan Ibnu Asakir pengarang kitab Tarikh Dimashq itu dah. Ibnu Asakir salah seorang yang mempunyai nuskha Sahih Bukhari ini. Itu Ibnu Asakir. Dalam riwayat dia
yakhruju min azfari, bukan fi. Jadi lebih-lebih lagi lah. Fi di sini seharusnya dipakai dengan makna min. Mana keluar dari kuku-kuku. Jadi keluar di dalam kuku, bukan di dalam, keluar pada kuku. Boleh, kalau pada boleh. Keluar daripada. Jadi keluar susu tu, rembesan susu tu daripada kuku. Kata Nabi. Azfari. Mana sebab apa jadi susah sikit kita terjemah Melayu kuku. Pelik kuku. Jadi sebab kalau kita terjemah dari kuku, mungkin difikir satu kuku saja, tidak. Tapi sebab ini azfar, ini jamak. Kuku. Maknanya kuku Nabi ni merembeskan susu. Gitu. Bukan satu kuku saja. Semua kuku. Nabi nampak begitu. Mengalir susu tu keluar. Begitu banyak diminumnya. Maknanya ilmu ni kalau dicari banyak pun tak jadi masalah. Tengok Nabi sendiri minum susu berapa banyak. Sehingga keluar. Merembes keluar pada kuku-kukunya. Daripada kuku-kukunya. Begitu maksudnya. Ini buktinya. Seterusnya, teruskan perkataan fi. Perkataan fi ini boleh juga dipakai dengan makna ala seperti yang tersebut pada firman Allah berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala amantum lahum qabla an adhana lakum. Innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr. فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. Bermaksud, Fir'aun berkata, patutkah kamu beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dialah ketua kamu yang mengajar sihir kepadamu. Sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu dengan bersilang dan aku akan memalang kamu pada batang-batang pohon tamar. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kelak siapakah di antara kita yang lebih keras azab seksanya dan lebih kekal. Surah Toha ayat 71. Jadi di sini yang saya nak ceritanya, fi ini dalam hadis ini boleh juga dipakai dengan makna ala. Fi dengan makna ala. Salah satu bukti fi dipakai dengan makna ala ada di dalam Al-Quran. Ini yang saya garis. Wala usallibannakum fi judhu'in nakhl. Fi di sini dengan makna ala. La usallibannakum ala judhu'in nakhl. Aku akan salibkan kamu di atas batang. Bukan di dalam batang. Jadi kita tak mestinya perkataan fi ni, walaupun makna asal dia makna di dalam lah. Tetapi semua tempat dengan makna di dalam, tidak begitu. Di sini lebih sesuai dengan makna ala. Kalau kita pakai dalam hadis ni, yakhruju fi azfari, dengan makna yakhruju ala azfari. Jadi rembesan susu itu nyata di atas kuku Nabi. Jadi di atas. Boleh juga. Sebab dalam bahasa Arab ni penggunaan huruful jar ini sangat luas. Selalu saja ditukar-tukar. Perkataan ini dipakai dengan makna ini, perkataan ini dipakai dengan makna ini, itu biasa. Itu biasa. Teruskan. Maksudnya ialah peluh dari meminum susu itu keluar dari kuku sehingga ia kelihatan di atas kuku aku. Hadis ini juga menunjukkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada nabinya telah memenuhi bahkan melipuhi tubuhnya. Jadi maknanya banyaklah. Ilmu yang ada pada Nabi, yang dikurniakan Allah kepada Nabi itu begitu banyak, melimpah ruah. Jadi lebih dah tu. Itulah maksud
lebihan ilmu, lebihan ilmu, ada lebihan ilmu, dia bukan sia-sia, tetap kelebihan juga. Itu nak ceritanya. Kalau seseorang tu belajar apa-apa ilmu pun, dia tetap ada kelebihannya. Itu nak ceritanya di sini bab ni. Nak ceritanya ilmu banyak macam mana pun tidak kata sia-sia, tidak. Tidak kata tak perlu, tetap diperlukan. Tetap ada kelebihannya. Buktinya Nabi sendiri minum begitu banyak sehingga memercik keluar dari tubuhnya, iaitu melalui kuku-kuku. Seterusnya pada kuku-kuku keluar pada kuku-kuku. Jadi 246. Bahagian hadis ini mengisyaratkan kepentingan mencari ilmu selain yang diperlukan. Kerana Nabi SAW meminum susu dengan bersungguh-sungguh sehingga ternampak rembesan susu. Jika ilmu tidak perlu dicari melebihi fardu ain, tentu Nabi SAW hanya meminum sekadar yang perlu sahaja. Sebab Nabi ni kan, kalau makan dia tidak makan banyak. Dia tidak makan banyak biasanya, sekadar yang perlu sajalah. Kemudian disimpan lagi perut dia air untuk bernafas. Itulah yang dia ajarnya. Tetapi dalam bab ilmu ni, dia minum dengan bersungguh-sungguh sampai begitu sekali. Ini menunjukkan ilmu ini cari banyak pun tak apa. Tetap ada. Baik, seterusnya, kemudian aku memberi lebihan susu yang diminum olehku itu kepada Umar bin Al-Khattab. Jadi 247. Di sini kalau boleh orang lain pula lah. Siapa pula nak baca? Silakan. 24. Saya baca boleh? Sila. Siapa ni? Muhammad Iskandar. Muhammad Iskandar daripada mana? Dari Selangor. Dari Selangor. Silakan. 247 Maulana. Ya, silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sabda Nabi Muhammad SAW ini menunjukkan punca ketinggian dan keluasan ilmu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Syekh Waliullah telah mengumpulkan ilmu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berupa kata-kata dan perbuatannya di dalam sebuah risalah yang dicantum di dalam kitabnya bernama Izalatul Khifa an Khilafatil Khulafa. Izalatul Khafa an Khilafatil Khulafa. Izalatul Khafa an Khilafatil Khulafa. Beliau menyebutkan keluasan ilmu Sayyidina Umar dalam berbagai bidang termasuk kerohanian, pemerintahan, fiqh, ijtihad dan lain-lain. Ilmunya tidak boleh dianggap sebagai sembarangan ilmu kerana ia adalah berpunca daripada lebihan ilmu Rasulullah SAW berupa banyak hukum hakam dan berapa banyak hukum hakam dan perkara-perkara yang tidak dilakukan secara tetap di zaman Rasulullah SAW. Ditetapkan dan diijma'kan di zaman beliau. Semua ini menunjukkan ilmu Rasulullah SAW telah sampai kepadanya dan ia direstui oleh Allah SWT seperti solat tarawih, hudud, orang yang meminum arak, 4 takbir dalam sembahyang jenazah, pengharaman nikah mut'ah dan lain-lain ijma' sahabat yang telah berlaku di zamannya. Jalaluddin Al-Suyuti menulis sebuah kitab bernama Al-Kawkibul Aghrar fi Muwafaqati Umar. Al-Kawkibul Aghrar fi Muwafaqati Umar. Al-Kawkibul Aghrar fi Muwafaqati Umar. Kerana banyaknya ayat-ayat Al-Quran telah turun sesuai dengan pendapat pilihan Sayyidina Umar. Sebagai contohnya masalah tawanan perang Badar, penentuan maqam Nabi Ibrahim sebagai tempat permulaan solat dan lain-lain. Dr. Ghalib Abdul Kafi menulis Awliyatul Faruq As-Siyasiyah. Awliyatul Faruq As-Siyasiyah khusus tentang penemuan kaedah baharu oleh Sayyidina Umar dalam sejarah politik dan pemerintahan. Sekejap. Jadi Syekh Waliullah di dalam kitab dia Izalatul Khafa an Khilafatil Khulafa, dia ada satu bahagian
satu bahagian khusus tentang ilmu-ilmu Sayyidina Umar yang berpunca daripada ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buku ni asalnya dalam bahasa Farsi dan bahagian itu saya telah terjemah sebenarnya dengan huraian dalam 2 jilid. Lepas tu terhenti berapa puluh tahun yang lalu ketika saya mula-mula baliklah daripada luar negara. Saya sudah buat dah sebenarnya. Terjemahan lengkapnya sudah ada pun. Cumanya bahagian syarah dia, huraian itu saya sempat buat 2 jilid. Namanya asalnya Risalah dar Fiqh Umar, Zahabi Umar. Risalah tentang fiqh ataupun mazhab ijtihad Umar. Saya terjemah mazhab fiqh Sayyidina Umar. Saya dah buat dah ni. Dalam tu kalau kita tengok memang luas kata-kata dia, perbuatan dia. Menjadi rujukanlah kepada umat ini. Patut pun sudah ada isyarat di dalam hadis ini. Jadi Izalatul Khafa ini tebal, kitabnya 4 jilid. 4 jilid. Kalau dalam bahasa Farsi yang asal tu cetakan tebal, besar lah. Ada dengan saya pun ada. Kemudian dalam bahasa Urdu sudah ada terjemahannya 4-5 jilid. Kemudian beberapa tahun sebelum COVID, ada seorang pelajar balik daripada Mesir, dia tunjuk kepada saya bahawa kitab ni sudah ada terjemahannya dalam bahasa Arab juga. Baru sekarang ni, setelah berapa ratus tahun Shah Waliullah meninggal dunia, dia tulis dalam bahasa Farsi, tetapi akhirnya oleh kerana kitab tu sangat bernilai, sangat istimewa, terutamanya berkenaan dengan khilafah Islam lah, berkenaan dengan konsep khilafah, sistem pemerintahan Islam, iaitu khilafah Islam. Jadi buku itu sangat istimewa. Dia dah ada dalam bahasa Arab. Alhamdulillah sekarang ni dah ada. Tapi saya sendiri tak bertemu, tak ada, tak milik lagi lah. Yang ada dengan saya tu dalam bahasa Farsi dan dalam bahasa asalah dan juga dalam bahasa Urdu. Jadi kalau nak tengok, contohnya tengok di situlah. Kita akan nampak keluasan dan keistimewaan ilmu Sayyidina Umar dari apa sudut sekalipun. Sebab itu bagi Shah Waliullah, kalau orang anggap Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah ini mujtahid mustaqil, mujtahid mutlak, bagi Shah Waliullah, mereka ni dinisbahkan kepada Sayyidina Umar hanya sebagai mujtahid muntasib sahaja. Yang mutlak sebenar-benarnya ialah Sayyidina Umar. Mujtahid mutlak yang sebenar-benarnya. Itu mengikut Shah Waliullah. Berdasarkan di dalam kitab itulah Izalatul Khafa an Khilafatul Khulafa. Jadi kita boleh tengoklah kalau imam-imam tu pun bukan main hebatnya kan. Dianggap sebagai mujtahid mutlak ni bukan sembarangan orang. Jadi Sayyidina Umar ini, imam-imam yang lain tu, mujtahid mutlak yang lain tu, disebutkan kepada dia macam mujtahid muntasib saja. Di bawah dia, mereka pun menumpang ilmu Sayyidina Umar juga pada hakikatnya. Itu maksud Shah Waliullah. Baik. Jadi banyaklah ini antaranya. Kemudian banyak pula tu pendapat dia tu. Sebelum Quran tu dia bagi pendapat macam lain. Kadang-kadang Rasulullah berpendapat tak sama dengan dia. Sayyidina Abu Bakar di sebelah, di satu pihak. Tetapi ayat Quran yang turun sesuai dengan pendapat dia. Jadi untuk mengumpulkan pendapat-pendapat Umar yang seperti ini, Jalaluddin As-Suyuti telah menulis sebuah kitab bernama Al-Kawkabul Aghar fi Muwafaqati Umar. Jadi ada sekitar dalam 22 pendapat Sayyidina Umar yang mana Quran kemudiannya datang menyokong membenarkannya. Jadi boleh bayanglah setara mana ilmu Sayyidina Umar ini. Jadi patutlah Nabi SAW mimpi, dia bagi susu yang lebih yang diminum olehnya tu kepada Umar, dia tak bagi kepada orang lain. Jadi patutlah. Kemudian kalau kita tengok dari sudut awaliyat politik pula. Awaliyat ni mana kalau dalam sejarah diketahui dialah orang yang mula-mula memperkenalkan sistem itu. Itu dipanggil awaliyat. Awaliyat Al-Faruq tu Sayyidina Umar lah. As-Siyasiyah.
Mana ini dari segi penemuan kaedah politik. Dalam dunia politik, dalam pemerintahan, Sayyidina Umar lah diketahui orang yang mula-mula buat benda tu. Contohnya dia bagi gaji kepada imam-imam, kepada orang-orang yang hafal Quran, kepada orang-orang yang ada jasanya, kepada umat, kepada masyarakat. Itu dibuat oleh Sayyidina Umar mula-mulanya. Kemudian kalendar Islam misalnya, kalendar yang mula-mula diperkenalkan. Sampai hari ini kita start dengan bulan-bulan Muharram ini, awal tahun ini. Itu di zaman Sayyidina Umar. Jadi ini dari sudut politik lah. Dari sudut politik, Islam ni dapat satu kalendar baru. Diperkenalkan oleh Sayyidina Umar juga di zaman dia. Dan banyak lagi lah yang lain-lain. Sebahagiannya dapat kita lihat di dalam kitab Jalaluddin As-Suyuti juga bernama Tarikhul Khulafa. Dalam tu dia ada sebut juga tentang awaliyat Umar, tapi tidak khusus dengan urusan politik dan pemerintahan lah. Kalau Dr. Ghalib Abdul Kafi ni khusus berkenaan dengan politik dan pemerintahan. Agak tebal juga, beberapa ratus muka surat juga buku tu. Dengan saya pun ada buku tu. Jadi patut tengoklah, terutamanya kepada orang-orang yang terlibat dengan politik Islam zaman sekarang ni, nak menegakkan pemerintahan Islam. Patut sekali baca buku ni. Buku Awaliyat Al-Faruq As-Siyasiyah. Bagi saya macam mestilah kena baca. Barulah tahu, barulah kita ada idea nak mengikut Khulafaur Rasyidin macam mana cara dia. Gitu. Baik. Teruskan Iskandar, teruskan. Tempat yang saya gelap tu. Sekali pandang kepada hadis-hadis seperti ini, Sayyidina Umar kelihatan sebagai seorang sahabat yang paling istimewa. Tiada siapa pun mengatasinya, maka perlu sekali diketahui bahawa semua yang tersebut ini hanyalah merupakan keistimewaan dan kelebihan juz'i Sayyidina Umar berbanding Sayyidina Abu Bakar. Sementara Abu Bakar pula melebihinya dalam keseluruhan. Perbandingan mereka berdua ialah dua orang pelajar dalam satu kelas. Salah seorang daripadanya mendapat nombor 1, meskipun yang seorang lagi melebihinya dalam mendapat markah mata pelajaran tertentu. Namun ia tetap tidak mendapat nombor 1, ia hanya mendapat nombor 2 sahaja. Memandangkan yang pertama melebihi yang kedua dalam keseluruhan mata pelajaran. Itu kalau kita nak banding lah. Jadi kenapa nampak macam Sayyidina Umar ni lebih daripada Sayyidina Abu Bakar? Kalau Sayyidina Umar selepas Abu Bakar itu betul lah. Betul, semua terima begitu. Tapi kalau kita kata sebab dalam mimpi tu yang adanya dalam majlis tu Sayyidina Umar. Jadi Nabi bagi kepada dia. Ini orang panggil kelebihan juz'i. Seperti Nabi itu ada kelebihan ini, Nabi ini ada kelebihan ini. Masing-masing Nabi itu ada kelebihan sendiri. Tapi secara keseluruhannya, Nabi Muhammad SAW lebih lagi daripada mereka secara keseluruhan. Tapi dalam bab-bab tertentu adalah keistimewaan Nabi-Nabi tertentu tu. Dan ia lebih terkenal, lebih popular dengan dia. Misalnya suara Nabi Daud. Suara dia tu merdu, luar biasa. Jadi sehingga terkenal. Kalau dia berzikir tu semua binatang-binatang yang sekeliling dia ni pun turut berzikir. Itu satu kelebihan juz'i itu namanya. Nabi kita tak adalah nyata sampai begitu dalam bab tu. Nabi Musa misalnya disebutkan sebagai kalimullah. Kalimullah. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Rasul-rasul tu pun ada lebih, ada kurang juga. Tetapi secara keseluruhan Nabi kita tetap melebihi yang lain-lain. Cuma dalam bab-bab tertentu Nabi-Nabi yang lain adalah lebih dalam satu perkara, dua perkara daripada Nabi ini dan termasuk Nabi kita. Tapi secara keseluruhan Nabi kita tetap lebih. Begitu juga dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni kalau nak banding dengan Sayyidina Umar, lebih Sayyidina Umar di sini dalam bab ilmu ni. Memang dalam kenyataannya begitu. Ilmunya lebih banyak tersebar. Ini juz'i. Walaupun begitu, masih lagi juz'i.
Mana kelebihan yang ada pada Sayyidina Abu Bakar itu lebih meluas lagi, lebih umum lagi. Nombor satu tetap Sayyidina Abu Bakar. Walaupun dalam mata pelajaran ini, dalam bab ini Sayyidina Umar lebih. Tapi Sayyidina Umar tetap nombor dua, tidak jadi nombor satu. Apabila dilihat kepada keseluruhan markah. Begitulah kalau saya nak buat perbandingan, nak bagi nampak dah mudah sedikit. Begitu. Yang pertamanya dalam mimpi tu Sayyidina Abu Bakar tak ada. Jadi perbandingan ini dengan orang-orang lain, nisbah kepada orang-orang lain, bukan nak bandingkan dengan Sayyidina Abu Bakar. Ataupun kalau dengan Sayyidina Abu Bakar dalam ilmu-ilmu lain, bab-bab lain Sayyidina Abu Bakar lebih. Cuma dalam bab tertentu itu lebih Sayyidina Umar. Lebih Sayyidina Umar. Teruskan Iskandar, teruskan. Hadis ke-83 di atas juga mengajar kita supaya memberikan lebihan ilmu yang tidak diperlukan kepada orang lain dan tidak menyimpannya untuk diri sendiri saja. Dia juga mengisyaratkan bahawa ilmu agama yang lebih dari keperluan asasi itu tidaklah dikehendaki ada sepenuhnya pada Nabi Muhammad SAW. Ilmu yang lebih dari keperluan seseorang Nabi itu, seseorang Nabi seperti itu boleh juga diberikan kepada umatnya. Maka janganlah ilmu yang tidak diperlukan itu tidak dipelajari semata-mata kerana seseorang itu tidak perlu kepadanya. Ilmu lebihan itu mungkin tidak diperlukan seseorang, tetapi dia boleh menyampaikannya kepada orang yang lebih memerlukan. Seperti orang yang tidak berniaga mempelajari hukum hakam riba, orang yang tidak berkeluarga mempelajari hukum hakam perkahwinan, perceraian dan penyusuan. Orang yang cacat mempelajari cara berperang, orang di zaman sekarang mempelajari tentang sistem perhambaan dan lain-lain. Jadi semua ni tidak perlu kepada orang-orang tu, tapi dia boleh ajar kepada orang lain. Dia boleh cerita kepada orang lain. Jadi tetap ada faedahnya juga, tidak kata sia-sia. Walaupun dia sendiri tak perlu. Jadi ilmu tu tetap diperlukan oleh orang lain. Sekurang-kurangnya kita menjadi saluran. Kita menjadi perantara. Begitu. Teruskan. Termasuk dalam lebihan ilmu juga hadis-hadis yang ditinggalkan oleh Nabi SAW untuk dipelajari melebihi hadis yang masyhur. Fuqaha terdahulu tidak mempelajari ilmu untuk menggunakannya secara peribadi. Mereka berkongsi dan menyampaikan ilmu yang dipelajari itu kepada orang-orang yang memerlukan. Itulah maksud dari keistimewaan lebihan ilmu yang diajarkan. Kerana itulah Allamah Sindi berpesan bahawa setiap orang yang berilmu itu mesti mengajarkan ilmunya agar tidak hilang ilmu di dada sehingga berlaku apa yang telah disebutkan dalam bab sebelum ini. Apa-apa sahaja yang membantu perkembangan ilmu mestilah disebarkan dan tidak dibawa mati. Itu kata Cindy. Sebab dalam bab sebelum ni kan, bab ilmu diangkat, ilmu hilang. Supaya ilmu tu tidak hilang, kita kena sebar luaskan ilmu. Kena banyak belajar dan mengajar. Termasuklah ilmu-ilmu yang tidak diperlukan sangat pun mengajar juga. Belajar juga. Itu maksudnya. Barulah ilmu tu tidak hilang. Kalau hilang ilmu, itu alamat kiamat. Alamat kiamat. Baik. Tak apa, kita berpindah pula. Para sahabat bertanya, apakah ta'bir mimpi itu wahai Rasulullah? Jadi apa ta'birnya? Apa maksudnya? Baginda menjawab ilmu. Baginda menjawab ilmu. Di sini kita ada nota 248. 248. Saya nak kalau boleh orang lain pula baca yang ni. Silakan. Siapa nak baca? 248 ni. Di sini Saya baca mana? Silakan. Siapa ni? Abdul Basir. Ya. Silakan. Abdul Basir. Dalam hadis Mi'raj, pula susu ditakbirkan dengan fitrah. Kata baginda SAW, Fa'ti tu bisalah. Ini tak berapa nampak baris dia ni. Uti tu. Fa'ti tu bisalah. Uti tu. Fa'uti tu bisalah satil aqdahi qadahun fihi labanun wa qadahun fihi
ghasalun Asal, وقدهم asal. عسل وقدهم فيه خمر Hmm. فأخذت الذي فيه Al-laban. اللبن وشربت فقيل لي أصبت الفطرة أنت وأمتك Anta wa ummatuka. أنت وأمتك. Ummah ni baris tak berapa nampak ni. Kalau kita buat ini contohnya, kalau kita bagi ni mungkin nampak baris dia. Cuba tengok. Kan? Nampak baris dia, cuba kita perhatikan, kita besarkan kan. Uti tu. Kalau kita buat font ni, pakai font ni nampak. Tapi kalau kita pakai font tadi tak nampak. Sebab saya nak font ni dia lebih sesuai. Dia lebih sesuai dengan yang Rumi ni. Dia tidak senggai jauh, sama senggai. Sebab tu saya pakai yang ni. Teruskan. Bermaksud, kemudian aku diberikan 3 mangkuk. Satu berisi susu, satu berisi madu, dan satu lagi berisi arak. Aku mengambil mangkuk berisi susu dan meminumnya. Kemudian dikatakan kepadaku, engkau dan umatmu telah menempati fitrah, yakni jalan yang benar. Dengan mengamati Al-Quran dan Al-Hadis, Ibn Sirin telah meletakkan satu kaedah umum untuk ta'bir mimpi. Kata beliau, apa yang tersebut di dalam Al-Quran, maka begitulah ta'bir dan ta'wilannya. Contohnya ialah kata-kata orang Yahudi dan Nasara. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu Abna'ullah. Abna'ullah wa ahibbuhu. Ahibba'u. Bermaksud, wa ahibba'u. Bermaksud, orang-orang Yahudi dan Nasara berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Al-Ma'idah ayat 18. Maksud abna'u pada asalnya adalah satu perkataan majas, yakni kiasan. Ia kemudiannya dipakai oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan erti anak-anak. Padahal makna majazinya ialah kiasannya ialah orang-orang yang disayangi. Oleh itu, mimpi melihat sesuatu berlaku kepada anak bermaksud mimpi tentang berlakunya sesuatu kepada orang yang disayanginya. Mimpi telah pula ditakwilkan dengan perempuan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa indahum qasiratut tarfi'in ka'annahunna ba'dun maknun. Baydun maknun. Bermaksud, sedang di sisi mereka ada pula bidadari-bidadari yang tidak menumpukan pandangannya melainkan kepada mereka. Lagi yang amat indah luas matanya, seolah-olah mereka telur yang tersimpan dengan sebaik-baiknya. Surah As-Saffat. Mimpi memakan daging manusia yang telah mati pula bermaksud mengumpat. Firman Allah di bawah inilah asasnya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni al-ithm wa la tajassasu wa la yaghbad ba'dukum wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ayuhibbu ahaduhum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum wattaqullah innallaha. Sekejap ya. Sekejap ni ayuhibbu ahadukum an ya'kula, sekali saja. Ni jadi berulang 2 kali ni silap. Teruskan. Ya'kula tu sekali saja. Yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan yang ini supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang. Kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip
atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang. Dan janganlah sebahagian daripada kamu mengumpat sebahagian yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Ini jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik dengannya. Oleh itu patuhilah larangan-larangan yang tersebut dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah menerima taubat lagi Maha mengasihani. Al-Hujurat. Hadis-hadis yang sahih seperti ditunjukkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, perempuan tua yang bongkok tiga pada malam Mi'raj, bermakna umur dunia yang sudah terlalu tua. Hadis yang kita telah bersama-sama pelajari sebelum ini ialah hujan yang turun dari langit bermaksud ilmu, hidayat dan bimbingan. Teruskan. Hidayah. Hadis yang kita telah sama-sama pelajari sebelum ini iaitu hujan yang turun dari langit bermaksud ilmu, hidayat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis tentang Nabi SAW melihat Sayyidina Umar memakai baju yang labuh bermaksud agama yang utuh dan teguh. Asas-asas takbir mimpi telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Hudud orang yang meminum arak, empat takbir pada ini. Tidak. Asas-asas takbir mimpi telah diberikan oleh Rasulullah SAW dengan cara baginda memberitahunya kepada sahabat-sahabat yang bertanya tentang mimpi, maksud mimpi yang dialaminya dan dialami mereka. Ibnu Sirin mengatakan orang-orang yang boleh dipercayai takbir dan takwilannya ialah orang yang paling tahu tentang Al-Quran dan hadis. Susu telah ditakbirkan oleh Rasulullah SAW dengan ilmu. Dalam hadis ini memandangkan kedua-duanya sama-sama berguna dan banyak manfaatnya kepada manusia. Susu merupakan makanan permulaan dan terbaik untuk manusia. Ia menyebabkan badannya menjadi kuat dan sihat. Ilmu pula merupakan sebab bagi kebaikan manusia di dunia dan di akhirat, dan ia juga merupakan makanan rohaninya. Kata Muhallab, mimpi susu menunjukkan sunnah, fitrah, ilmu dan Al-Quran. Susu adalah makanan permulaan seseorang manusia. Anak yang baru lahir dapat hidup dengan susu semata-mata. Demikian juga ilmu. Dengan ilmulah hati manusia itu hidup. Dari sudut itulah terletak kesesuaian antara susu dan ilmu. Mimpi susu juga ada kalanya menunjukkan kehidupan, kerana kehidupan bayi bergantung sepenuhnya kepada susu ibu. Kadang-kadang pula mimpi susu menunjukkan pahala, kerana ia merupakan salah satu nikmat sebagaimana tersebut di dalam Al-Quran dan juga hadis. Ada ketikanya mimpi susu menunjukkan harta benda yang halal. Sebabnya Nabi SAW mentakbir susu yang diminumnya kemudian diberikan lebihannya kepada Umar itu dengan ilmu ialah untuk menunjukkan kesejahteraan fitrah Umar dan agamanya. Lantaran ilmu itu adalah suatu tambahan pula kesejahteraan fitrah seseorang. Antara pengajaran, panduan dan pedoman yang dapat diambil daripada hadis ini ialah: 1. Nabi SAW juga seperti manusia lain dalam tabiat kemanusiaannya. Baginda SAW juga tidur dan minum. 2. Mimpi Rasulullah SAW adalah benar dan ia juga merupakan wahyu dari Allah. 3. Rasulullah SAW dibawa kepadaku semangkuk susu, menunjukkan adanya khidmat kepada baginda. Yang 4. Setengah mimpi pula ditakbir. Mimpi Nabi-Nabi alaihi salam juga seringkali mempunyai takbir-takbirnya yang tersendiri. Tidak semestinya apa yang dimimpikan betul-betul berlaku dalam kenyataan. Yang 5. Adanya apa yang dinamakan lebihan ilmu. Lebihan ilmu Nabi SAW tidak boleh dianggap sembarangan dan remeh. Yang 6. Kelebihan dan keistimewaan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini menunjukkan Sayyidina Umar
telah mendapat sebahagian daripada ilmu Rasulullah SAW dan kebenarannya telah pun menjadi kenyataan. Yang ketujuh, ilmu yang bukan merupakan fardu ain juga perlu dipelajari dan diajarkan kepada umum. Yang ke-8, mempelajari dan mengajarkan ilmu-ilmu yang lebih daripada keperluan asas juga mendatangkan pahala. Yang ke-9, belajar sesuatu ilmu ada kalanya bukanlah untuk diamalkan sendiri, sebaliknya untuk disebar kepada orang-orang lain yang memerlukannya. Jadi begitulah. Lebihan ilmu maksudnya ilmu yang tidak diperlukan oleh seseorang. Contohnya Imam Nawawi lah. Imam Nawawi itu kan tak kahwin. Tetapi dia boleh tulis tentang kehidupan berkeluarga, tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri, macam-macam lagi dia cerita dalam kitab dia. Padahal tak ada kena-mengena pun dengan dia. Jadi itu lebihan ilmu ni. Kalau nak kira wajib atas dia, tak wajib. Dia tak perlu tahu pun macam mana tanggungjawab terhadap isteri sebab tak ada isteri, sebab tak kahwin. Tetapi dengan ada ilmu kita boleh sebarkan kepada orang lain. Ini menunjukkan tidak semestinya sesuatu ilmu tu dipelajari untuk diamalkan semata-mata. Ada kalanya bukan untuk diamalkan sendiri, tapi untuk orang lain. Tapi orang lain tetap memerlukan. Jadi begitu. Jadi habislah tajuk yang kita bincang ini, iaitu fadlil ilmi dengan makna lebihan ilmu atau ilmu yang lebih daripada keperluan asas seseorang. Ilmu tetap berguna, tetap istimewa. Itu nak ceritanya. Dan ilmu walaupun tidak asas pun kita boleh mengambil sebanyak mungkin, sebanyak-banyaknya. Tidaklah kata sekadar yang perlu sahaja, tidak. Buktinya Nabi tu minum sampai begitu sekali. Padahal kita maklum Nabi SAW ni dalam masalah makan minum dia tidak gelonjor, tidak banyak. Tapi dalam bab minum susu ni begitu sekali. Ini semua menunjukkan perlunya ilmu itu dituntut, dicari sebanyak mungkin. Jadi sekadar itulah dulu untuk Sahih Bukhari kita pagi ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Maulana dan sahabat-sahabat semua. Ya. Saya nak tanya berkenaan dengan ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum ni kan. Kenapa dia yarfa'i? Patut kalau mudhari' rafa'a yarfa'u, jadi kenapa dia jadi yarfa'i? Itu kalau kita tengok dalam tafsir-tafsir dia akan ada lah tu sebut tu yarfa'illah, nescaya. Jadi dia macam ada jawab tu, dijawab syarat. Sesiapa yang buat begitu nescaya. Jadi kalau fi'il mudhari' ni dia majzum dalam keadaan dia jadi jawab syarat. Jadi jawab syarat yang mahdzuf lah macam di situ. Nescaya Tuhan angkatkan. Jadi boleh tak kita pakai, misalnya kita kata in taqum aqum, in taqum aqum, in ta'kul akul. Jika engkau makan, nescaya aku makan. Jadi kedua-dua fi'il itu syarat dan jawab syarat ia majzum. Itu kaedahnya. Kalau boleh. Ya, silakan. Bolehlah kalau saya ingat mungkin kita boleh pakai kaedah apa? Idza hurrika apa ni as-sakin idza hurrika bil kasri. Itu boleh pakai yang tu lah. Itu satu hal lain pula. Ikut mana-mana pun dia asalnya yarfa'. Dia matilah. Mati tu kenapa? Sebab majzum, sebab dia jawab syarat. Itu asasnya. Kemudian bila mati bertemu dua mati itu kita bagi di bawah, itu satu kaedah lain pula. Ya. Okey, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Maulana dan sahabat-sahabat, saya Cikgu Rashid ni daripada Bandar Baru, Kedah. Ya. Nak tanya tentang ilmu Sayyidina Umar. Ya. Adakah boleh kita katakan selain Nabi, Sayyidina Umar ni lah manusia paling bijaksana lah di dunia ini. Dan adakah kebiasaan itu melebihi Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar? Itulah soalan saya. Jadi
Ya. Saya rasa tadi sudah ada jawapannya di situ. Kalau benar kita terima itu, tidak termasuk Abu Bakar. Abu Bakar masih di atas lagi. Begitulah jawapannya. Maksudnya Abu Bakar lebih bijaksana daripada Umar Lebih lah. lagi. Lebih lagi. Cuma tidak nyata, tidak nyata. Sebab masa dia tu ringkas, pendek sangat. Masa pemerintahannya. Tapi dari segi kemampuan yang ada padanya tu sebenarnya lebih daripada walau bagaimana pas Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu tepatlah, betul lah. Kemudian Maulana tentang hadis, ya, Nabi kata kalau ada Nabi selepasnya maka Umar lah orangnya. Macam mana hadis tu rukannya? Itu kalau ada Nabi, kalau saja, andaian sahaja. Itu juga menunjukkan kelebihan dia, keistimewaannya. Itu juga kita boleh terima juga. Hadis itu sahih lah. Ya, boleh terima. Tidakkah ia menunjukkan Sayyidina Umar itu melebihi? Tidak. Itu andaian sahaja. Andaian sahaja. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Contohnya dalam Quran kan, Allah sebut tentang Nabi kita. Jika engkau melakukan syirik, Allah kata, Allah tuju kepada Nabi kita. Kalau engkau syirik, nescaya amalanmu terhapus dan nescaya engkau termasuk dalam orang-orang yang rugi. Adakah Nabi syirik? Itu andaian saja. Adakah Nabi syirik? Tak ada berlaku, tak pernah berlaku sedetik pun. Seketika pun tak pernah berlaku Nabi ini syirik. Tapi nak ceritanya syirik itu begitu besar kesalahan itu, sehingga seorang Nabi punya banyak pahalanya pun akan terhapus dan akan rugi. Itu nak cerita itu. Jadi Allah SWT mengandaikan saja. Kalau dia andaikan pada orang lain, tak berapa nampak teruk. Ni kalau dia andaikan Nabi sekalipun, yang tidak mungkin melakukan syirik. Sejahtera, maksum daripada syirik. Itu pun nak kata. Itu maknanya kalau. Jadi kalau dalam Quran banyak. Afa immata au qutila inqalabtum ala a'qabikum. Adakah kalau dia mati, dia tu makna Muhammad, mati atau terbunuh, ni Allah tujukan kepada sahabat-sahabat, kamu akan berpaling tak ada? Adakah Nabi terbunuh? Tak terbunuh. Mati itu ialah. Jadi kalau sahaja. Jadi sebab itu kita kena faham bahasa Quran, bahasa hadis ni kan, kalau tu dia tidak semestinya berlaku. Tak mesti berlaku. Kalau berlaku, barulah berlaku yang satu lagi. Dah tak berlaku, jadi tak berlakulah juga yang satu lagi. Gitu maksudnya. Terima kasih Maulana, dan saya pun memang lebih mengagumi Sayyidina Abu Bakar lah. Antara dua tu. Kalau tak ada yang punya, boleh saya tanya lagi tak? Kalau tak ada yang lain. Ya.